Yeah, Alhamdulillah. Kejap dia tunggu dia dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh mula Hafiz? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wa manshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Okay, Alhamdulillah. Alright. Sebab saya rasa cara sometimes saya kena belajar push your limit. Maksud saya, kalau kita belajar macam ni saja, saya rasa you are in your comfort zone. So saya nak cuba kita try sikit. So tapi saya tak nak buat awak stress. So saya buat dia dalam bentuk video. So basically saya sukalah korang buat video sebab satu video tu dia korang practice dulu. So bila korang practice dulu, actually dia punya video tu ada certain of you, video korang cantik. So saya suka. Okay, nanti saya bagi link untuk senior-senior yang dah buat. Korang tengok macam mana diorang punya presentation. Okay, right. Tapi saya tak kejam. Biasanya masa korang nak buat video pembentangan, saya akan ajar dulu. Tapi saya tak bagi tahu korang soalan nombor berapa. So saya ajar dulu. And then nanti korang buat video, korang terang balik daripada apa yang saya ajar tu. Okay. Alright, so itu esok. Esok lah kot kita buat guru muda tu, kita try esok ya. Hari ni saya bagi list name. Korang boleh melobi ketua siapa yang korang nak. Nabil ke ketua boleh melobi syari ahli yang korang nak. So maksudnya saya bagi awak, saya fixkan ketua, saya fixkan budak sederhana, budak yang markah sikit. Tapi, saya nak cakap, tapi saya nak kumpulan tu ada chemistry and then ada, tak nak semua berkelompok budak yang pandai kat situ. Okay, tapi yang kena jual tu, last tu, nanti last kalau tak ada siapa saya yang tolong masukkan. Awak jangan rasa apa-apa tau. Jangan rasa, alamak aku kena jual. Jangan rasa macam tu. Sebab korang punya chemistry yang saya perasan, the weakness between budak tingkatan 4 dengan budak tingkatan 5 adalah chemistry. Budak tingkatan 5 dia dah ada chemistry tau. Bonding dia kuat sebab dia orang dah buat banyak projek tu berkali-kali. So basically bila bonding tu kuat, saya nak bonding kuat tau antara korang. Sebab bila bonding tu kuat, sebenarnya korang macam as a team, kalau seorang tu tak masuk kelas, korang boleh call dia tau. Weh, kau tak masuk. Masalahnya sekarang, saya perasan budak tempat sekarang, kawan korang tak masuk, korang tak kisah pun. Macam hal kau, hal aku. So basically it's not attitude lah, tapi saya tak salahkan awak sebab korang tak ada chemistry lagi. Dia masih lagi kelompok budak budak KRK. Macam tu lah yang saya perasan. So basically kita cuba nak stretch sikit-sikit korang punya boundaries tu lah. Kita cuba right. Okay, now Bismillahirrahmanirrahim. Intro panjang betul. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal sistem pengangkutan gas. Okay, saya intro atas sekali. Okay, sistem respirasi ni, kalau kita cerita pasal respirasi, awak ingat gas apa yang terlibat dalam respirasi? Oksigen. Oksigen dan respirasi membebaskan gas Karbon dioksida. ya, Alhamdulillah, gas karbon dioksida. So dalam tajuk proses pertukaran gas ni awak kena tengok adalah mengenai dua jenis gas. Satu adalah gas oksigen, satu lagi adalah gas karbon dioksida. Now, gas oksigen ni akan digunakan oleh sel untuk respirasi sel, digunakan dalam respirasi sel. Okay, now bila kita cerita angkut, okay, macam mana gas oksigen ni diangkut pergi ke sel untuk respirasi sel? Bagaimanakah oksigen ni diangkut pergi ke sel untuk proses respirasi sel? Dalam bentuk apa oksigen itu diangkut ke sel badan? Dalam bentuk apa? Okay, tak apa. Okay, saya buat slow-slow tau. Okay, awak nak bayangkan ni oksigen. Oksigen awak sedut mula sampai ke hidung. Bila hidung sampai ke trakea. Bila sampai ke trakea, dia pergi ke bronchus. Okay, yes. Ya, terima kasih siapa jawab tu. Okay, bronchus. Okay, saya habiskan sini ya. Bronchus, bronchiol. Okay, bronchiol. Lepas bronchiol, kita ada alveolus. Okay, alveolus. Nah, bila pergi ke alveolus ni kan, kat alveolus ni ada banyak kapilari darah. So, sekarang sel darah merah ni, oksigen ni akan pergi ke dalam sel darah merah.
So daripada sel darah, macam mana dalam sistem peredaran darah, so dia akan diangkut oleh sel darah merah dalam bentuk, dalam sel darah merah ada satu pigmen yang boleh menyebabkan sel darah merah itu mengangkut oksigen. Ada satu bahan, apakah? Hemoglobin. Okay, very good. So, kalaulah oksigen dia kahwin dengan hemoglobin, dia akan membentuk apa? Oksihemoglobin. Alhamdulillah, oksihemoglobin. So, oksihemoglobin. So, kesimpulannya, gas respirasi, kalau untuk oksigen, ia diangkut dalam bentuk hemoglobin. Tetapi, hemoglobin ni adalah benda yang tak stabil. Maksudnya, dia akan terurai di kawasan yang tekanan separanya adalah rendah. So, senang kata, bila kita cerita pasal respirasi, kita akan cerita pasal tekanan separa. Kalau partial pressure oksigen ni tinggi, dekat sini partial pressure ni adalah rendah. So, senang kata nanti oksigen tu akan pergi ke partial pressure yang rendah. Okay, ni hari tu saya tak nak ulang lagi sekali. Nah, lepas tu gas karbon dioksida boleh diangkut melalui 3 cara. Gas karbon dioksida boleh diangkut melalui 3 cara. Apakah caranya itu? Gas karbon dioksida boleh diangkut. Ion. Yes, very good. Dalam bentuk ion. Lagi? Dia ada 3. Dalam bentuk ion? Hemoglobin. Yes, dia boleh bergabung dengan hemoglobin dalam bentuk ion atau bergabung dengan hemoglobin. Satu lagi? Dia Acid. adalah di dalam bentuk karbon dioksida terlarut. Senang kata karbon dioksida tu terus terlarut je. So hari ni saya nak cerita ni je. Kita dah sedia oksigen, and then oksigen tu akan digunakan oleh sel dalam respirasi sel. Sabar. Yes, sabar. Okay, sabar tau. Tajuk kita dah makin lama makin mencabar sikit, mendaki. So, ada sedia oksigen, and then oksigen akan digunakan dalam respirasi sel. Dalam respirasi sel, karbon dioksida akan dibebaskan. Okay, so sekarang gas karbon dioksida ni diangkut keluar, nak kena keluar daripada badan melalui 3 cara. Cara yang paling utama sekali, which is paling banyak, 70%, adalah dalam bentuk ion. Ion apa? Ion bikarbonat. Ion bikarbonat ni hasil daripada apa? Hasil daripada penguraian asid Karbonik. Yes, asid karbonik. So senang kata, asid karbonik ni akan terurai menjadi ion bikarbonat. Okey, dan juga gas hidrogen sebenarnya. Kemudian, ini 70%. The main one, karbon dioksida ni diangkut dalam bentuk ion bikarbonat. Tetapi ada berapa peratus ada 23% akan terus dia bergabung dengan sel darah merah ni. Dia ada yang 23% ni dia bergabung terus dengan hemoglobin dalam sel darah merah ni. Dia akan terus dibawa keluar. Okay. Yang itu sebanyak 23%. Kalau dia bergabung dengan hemoglobin, kalau dia dah kahwin dengan hemoglobin, dia ada nama khas. Kalau oksigen kahwin dengan hemoglobin, namanya oksihemoglobin. Tapi kalau gas karbon dioksida dikahwin dengan hemoglobin, apakah namanya? Hemoglobin. Yes, macam complicated betul kan nak sebut. Namanya adalah karbaminohemoglobin. Now, tapi uniknya pasal gas karbon dioksida ni, ada 7% gas karbon dioksida yang tak ada dalam buku teks awak ni, tapi you should know. Ada 7% gas karbon dioksida ni, dia terus larut je. Okay, dia terus larut dalam darah. Okay, sebab satu ciri gas karbon dioksida, dia boleh larut dalam air. Darah kita ada komponen air. Sebab tu ada 7% gas karbon dioksida, dia terus je directly. Dia tak ada apa-apa tindak balas. Dia tak payah jadi ion, dia tak payah kahwin dengan hemoglobin. Dia terus je larut dalam kita punya darah atau larut dalam plasma darah. Which is itu hanya 77%. Yang paling utama sekali adalah dalam bentuk ion bikarbonat. Sebab tu dalam bentuk ion bikarbonat hari tu kita belajar yang ini. Terima kasih pada yang hantar gambar. Alia Sufia, sorry saya asyik lupa je nak tanda awak punya ni. Alia Sufia hantar cantik, Faz hantar cantik. Lengmoy itu semua hantar cantik. So saya lupa. Saya cuba dalam hari ni. Sorry sikit tau, quite busy. Tapi tak boleh jadikan alasan kan. Okay, so awak kena ingat itu cara gas karbon dioksida diangkut. Gas karbon dioksida diangkut ada 3 cara. Yang ini kita dah belajar, so saya tak terang. Okay, right. So
Hari ni kita nak cerita pasal yang ini. Gerak balas, yang ini. Tekanan oksigen, tekanan atmosfera di aras laut adalah 76 milimeter Hg. Sebab dia adalah 20% bla bla bla. Senang kata kita nak cakap macam ni. Tekanan oksigen di atmosfera sebenarnya adalah ini nilai dia, 160. Kalau tekanan separa karbon dioksida adalah 0.23. Yang ni korang boleh baca sendiri. Saya nak cerita yang ini menariknya. Yang ini kalau awak tengok dia tak ada dalam buku teks. Tetapi dia ada dah banyak dalam latihan formatif awak. Nur Aina. Hai Aina. Alright. So kita nak cerita kat sini. Gerak balas sistem respirasi ni dia tak ada dalam buku teks tapi dia ada dalam soalan kebat. So macam ni. Awak kena tahu macam ni. Gerak balas sistem respirasi manusia, kadar respirasi manusia dalam sistem berlainan. Dalam keadaan rehat macam sekarang. Dalam keadaan rehat macam sekarang, awak punya cara bernafas tu sebenarnya kalau katakanlah kat sini, julat antara 16 hingga 18 minit. Kadar pernafasan. Kadar awak tarik nafas dalam seminit, orang normal adalah antara 16 hingga 18. Per minit. Kalau denyutan jantung pula adalah antara 60 hingga 70 denyutan seminit. Kalaulah denyutan jantung ni, actually denyutan jantung ni dia bergantung kepada orang. Kalau orang tu tidak aktif bersukan, sebenarnya denyutan jantungnya lebih tinggi sikit. Maybe dia macam ni. Awak nanti tengok, yang ini memang saya dah tengok buat dengan budak. Budak sukan, budak yang rajin bersukan dengan budak yang tidak aktif, langsung tak buat aktiviti cergas, sebenarnya bacaan denyutan jantungnya lain. Awak teka, kalaulah orang macam Wazif, compare dengan saya tak aktif, katakanlah Wazif aktif. Awak rasa denyutan jantung antara saya dengan Wazif, mana satu denyutan jantungnya lebih rendah? Antara saya dengan Wazif tu awak teka, mana satu lebih rendah? Saya ke Wazif? Denyutan jantung lebih rendah. Yes, very good. Wazif lebih rendah. Kenapa Wazif lebih rendah? Kenapa cikgu? Sebab dia lagi aktif. Sebab dia lagi aktif. Salah lah Nabil. Nabil, nanti awak tengok dekat awak punya kawan. Dia macam ni tahu saya nak cakap. Sebab dia lagi aktif ataupun orang yang aktif. Dia sebenarnya ayat dia macam ni tahu. Orang yang bersukan macam Wazif, sebenarnya jantung dia cukup efisien. Jantung orang yang bersukan adalah efisien. Ataupun jantung orang yang exercise tu bersukan lah kan, bersenam, bersenam adalah lebih efisien berbanding orang yang tidak bersenam. Maksudnya Wazif, denyutan jantung dia, maksudnya jantung dia tak payah bekerja kuat. Darah dia dah boleh dipump ke seluruh badan. Kalaulah katakanlah bacaan saya lebih daripada 70, bacaan saya katakanlah 80 atau 90, maksudnya jantung saya tak sihat tau. Jantung saya kena kerja kuat. Sebab jantung saya tak cukup efisien. Maksudnya jantung saya kena kerja kuat untuk pump darah ke seluruh badan. So basically bacaan denyutan jantung tu sebenarnya dia bergantung kepada aktiviti. Kalau orang tu rajin bersenam, bacaannya rendah. Kalau orang itu kurang bersenam, bacaannya tinggi. Sebenarnya bacaan yang bagus adalah kurang bersenam, yang denyutan jantungnya adalah rendah, bacaannya rendah. Sebab lagi sekali saya ulang, kita nak kata jantung dia dah efisien. Maksudnya jantung dia boleh pump sekali, darah tu dah boleh mengalir ke seluruh badan. So therefore, jantung dia tak payah work hard. Sebab jantung dia dah cukup efisien. Katakanlah macam saya tidak bersukan, saya kata jantung saya kurang efisien sebab jantung saya terpaksa pump kuat untuk paksa darah tu sampai ke seluruh badan. So sebab tu, kalaulah ini bersenam, contohlah kalau korang tak boleh bersenam sekarang, korang skipping. Tapi serius, saya tak boleh dah skipping. Saya rasa skipping tu saya buat 10, saya dah mengah. Saya tak tahu, saya rasa saya lebih rela jogging daripada skipping. Saya tak tahu skipping tu, saya tak, entahlah, saya rasa dia, untuk saya, skipping korang rasa nampak senang tapi skipping tu sebenarnya paling berat. Saya tak boleh. So senang kata, awak bersukan sebenarnya adalah untuk kardiovaskular. Sebab awak nak bagi jantung awak efisien. Bukan pasal nak kurus je. Yes, kurus. Tapi sebenarnya nak bagi jantung tu berdegup lebih okey. Alright. Now, aktiviti cergas. Now, bila aktiviti cergas, ingat tak sigap yang selalu cikgu Sapari suruh awak naik tangga turun tangga. Korang sempat buat tak sigap hari tu? Sempat tak? Tak sempat kan? Tak sempat? Korang buat kat rumah. Macam ni.
Korang yang kena lari sekejap tu kan. Lepas tu yang ini dia akan naik tau. Tapi paling up adalah 120. So senang kata, kalaulah segak, sebenarnya kalaulah saya pernah ajar PJ, lepas tu saya dah tak ajar lah. Kalaulah awak punya bacaan, awak kata bacaan awak 140, saya kata biar betul, maksudnya dia salah kira. Sebab tu kalau dia kata bacaan dia dekat sini pula, dia kata bacaan dia terlampau tinggi, pun tak betul juga. So maksudnya, untuk cikgu PJ, sebenarnya cikgu PJ dia mesti ada base biology tahu sikit. Macam ni bio lah kan. So dia kena tahu. Orang normal, kadar rehat biasa berapa bacaan. Kalau orang aktif berapa bacaan. Okay. So, kat sini kita nak cerita adalah pasal kadar ventilasi. Kadar ventilasi tu maksudnya kadar pertukaran gas antara alveolus dan juga kapilari darah. Now, kadar ventilasi ni saya nak cakap macam ni. Nanti saya cakap saya nak cerita yang ni. Dalam keadaan ketakutan, panik dalam keadaan ketakutan, awak punya kadar pernafasan dengan denyutan jantung dia akan naik tinggi. Teka, kenapa kalau orang takut, denyutan jantung dia mesti naik tinggi? Apakah kesan bila denyutan jantung dengan kadar respirasi awak tinggi? Apakah kesan? Kalau kadar respirasi tinggi, kadar denyutan jantung tinggi, dia akan menyebabkan apa? Cungak-cungak. Yes, tercungak-cungak tu adalah disebabkan awak keluarkan gas karbon dioksida. Tapi apa kebaikan masa panik? Apa baiknya dalam keadaan panik, awak punya denyutan jantung tu adalah laju. Banyak, yes, very good Mazli Ching. Banyak gas karbon dioksida. Gas oksigen. Bila awak dalam keadaan takut, banyak gas oksigen akan disedut. Awak takut, gas oksigen akan disedut banyak. So, bila lah kadar pernafasan tinggi, so kita nak kata kat sini, oksigen pun tinggi. Bila banyak oksigen, apa kesannya bila banyak oksigen? Bila sel badan dapat oksigen? Yes, respirasi sel akan jadi meningkat. Respirasi sel akan meningkat. Bila meningkat, dia akan menghasilkan banyak tenaga. Now, tercungak-cungak tu logik lah. Bila banyak sangat respirasi sel, tenaga banyak juga gas karbon dioksida akan dihasilkan. Sebab tu awak tercungak-cungak sebab nak kena keluarkan gas karbon dioksida ni. Now, yang ini saya pernah cerita kat awak tak? Saya kata ada satu keadaan we call as fight or flight. Fight or flight tu lawan atau lari. Pernah tak saya cerita kat awak? Tak. Okay, katakanlah rumah Afwan masuk perompak. Katakan. Okay, masuk perompak. Kalaulah ataupun awak tengah jogging, tiba-tiba ada orang jahat, kan? Dia pegang pisau. So sebenarnya awak ada dua keadaan. Sama ada awak nak lawan orang tu, ataupun awak terus lari laju. Okay? Kalau masa tu awak lawan, awak dapat tenaga paling banyak. Sebab masa tu awak punya kadar pernafasan dan denyutan jantung awak tinggi. Bila kadar pernafasan tu tinggi, kadar respirasi sel banyak, awak ada banyak tenaga. Kalau awak lawan, awak akan tumbuk orang tu sampai jatuh. Maksudnya awak ada tenaga lebih. Kalau awak lari, awak akan lari paling laju. Sukantara pun awak tak pernah lari macam tu. Itu kita kata dia adalah sebagai tindak balas. Kita nampak macam ni, setiap rangsangan, gerak balas ni maksudnya, setiap rangsangan akan menghasilkan gerak balas. Contoh macam ni goalkeeper. Kalau awak nampak bola tu belah kanan, dia akan tangkap belah kanan. So kita kata, dia nampak rangsangan tu bola, dia tangkap. Itu adalah tindak balas. So dalam kes ni, gerak balas respirasi ni, ini kita nak cerita rangsangan dan gerak balas. Rangsangannya kita nampak bahaya. Gerak balasnya dia akan menyebabkan kita dapat banyak tenaga. Tenaga akan jadi banyak. Tenaga banyak tu ada dua. Sama ada kita lawan ataupun kita lari. Okay, fight or flight. Okay, so yang ni boleh baca. Ada satu hormon. Hormon tu dekat bawah, awak tahu tak awak punya kidney kat belakang, buah pinggang, atas buah pinggang, ada satu hormon. Nama hormon tu hormon adrenalina. Hormon adrenalina inilah yang membuatkan denyutan jantung jadi laju. Okey, ini adalah rangsangan kalaulah dalam keadaan bahaya. Saya nak tambah sikit. Okey, ini adalah for your knowledge sebab saya perasan banyak budak-budak sekarang di keadaan pandemik ni, korang banyak masa fikir too much. Hari tu kan saya ada buat level stress tu kan. Yang saya perasan yang banyak respon adalah perempuan. So saya tengok daripada saya punya tu, perempuan thinking too much compare to boys. Masalah dengan boys pula dia dah memang lemas, masalah boys pula satu dia rasa macam ni pula boys.
Suka hatilah aku nak jadi. Aku dah pasrah dah. Nak jadi-jadilah. Nak SPM lah. Tak SPM pun tak apa. Boys macam tu pula. So kalau perempuan pula dia fikir too much. Thinking too much. So thinking too much tu, korang pernah dengar tak anxiety attack? Pernah dengar tak anxiety attack? Pernah dengar? Benar. Pernah? Okay. Now, awak nak tahu tak anxiety tu dia ada kaitan yang tengah kita belajar. Anxiety tu bila otak awak terima rangsangan yang salah. Otak awak terima awak dalam keadaan bahaya. So bila otak awak dalam keadaan bahaya, dia memberi kesan yang sama macam fight or flight tu. Fight or flight. Saya tak ingat Melayu cakap apa. So maksudnya, dia akan menyebabkan bila awak dalam anxiety, dia akan menyebabkan hormon adrenalin tu akan dihasilkan. Adrenalina akan dihasilkan. Bila hormon adrenalina dihasilkan, dia bagi denyupan jantung awak laju, awak akan ventilation tu akan jadi tercungak-cungak jadi laju dan awak ada banyak tenaga. So dia jadi menggeletar dan satu kesan dia akan menyebabkan awak jadi luar kawal. Tapi saya nak bagi tahu, anxiety sebenarnya otak awak dia dapat rangsangan yang awak dalam bahaya. So bila otak awak dia terus detect yang dia dalam bahaya, dia akan bagi shoot dekat semua, kita panggil yang ini semua gerak balas dia. Dia akan bagi shoot semua kat efektor. Dia akan bagi jantung berdegup laju, dia akan bagi adrenal, hormon adrenal tu hasilkan hormon adrenalina. Lepas tu dia akan menyebabkan awak punya otot rangka tu terangsang, menyebabkan awak menggeletar, dia akan mengganggu sistem badan yang lain. So basically saya nak bagi tahu anxiety dengan fight or flight atau dalam keadaan resah atau keadaan bahaya, dia memberi simptom yang sama. Cuma masa awak dalam keadaan bahaya atau ketakutan, awak nampak bahaya tu real. Okay? Tapi kalau anxiety, otak awak yang taksir benda tu bahaya. Okay? Tapi saya rasa anxiety ni macam ni. Anxiety ada banyak jenis. Tapi saya nak kata yang boleh dikontrol untuk sekarang. So siapa yang tak ada anxiety, baru nak develop anxiety, baru saya cakap baru. Kalau anxiety paling teruk, korang dah pergi jumpa doktor tau. Anxiety ni korang kena control. Dia kena start kalau korang dah rasa begitu and suddenly awak fikir, awak tengah duduk diam, awak tengah fikir, tiba-tiba jantung awak laju, dia jadi laju, awak dah rasa cemas, dah rasa mengah. Awak kena tarik nafas dalam-dalam, lepas tu awak kena fikir dalam otak, okay benda ni tak real. Awak count 1 sampai 10, nak bagi distract kat otak. Jangan otak tu bagi signal dekat awak punya gerak balas untuk make sure semua jadi laju. Ini adalah tips untuk orang yang ada anxiety yang tak teruk tau. Kalau yang teruk sangat, dia sampai satu tahap, awak terfikir sikit je, dia terus trigger. Ini adalah anxiety yang awal-awal. Tapi saya nak cakap anxiety tu pun dia punya simptom sama macam awak dalam keadaan ketakutan. So sesiapa yang tak ada anxiety, saya bagi tahu awak macam mana rasa anxiety tu bila awak tiba-tiba dalam rasa keadaan takut. Tapi masalah anxiety, rangsangan yang dia dapat tu sebenarnya benda tu bukan real. Itu rangsangan tu dia dalam kepala dia. Kepala dia yang fikir sendiri. Boleh faham tak maksud saya? Kalau ketakutan awak nampak orang jahat tu, that's real, rangsangan tu orang tu jahat. Tapi kalau orang anxiety, otak dia yang buat, orang kata otak dia yang terima yang dia dalam bahaya. So basically, kalau ialah siapa-siapa ada anxiety, baru start daripada awal, korang kena control slow. Awak kena ingat dalam kepala, saya bagi tahu awak, benda tu is in your mind. Okay? So kena pandai control. Sebab kalau awak tak control, daripada anxiety, dia akan jadi anxiety attack. Anxiety ada banyak jenis. Kalau mula-mula je, dia setakat relax je, tiba-tiba jantung laju, ingat korang nak periksa ni kan, jangan laju anxiety. Kalau anxiety attack, tiba-tiba awak boleh duduk diam, awak main game, and then awak baru fikir sikit je. Awak main game ni, tengah seronok, awak main game atau awak main tengah tengok TV, tiba ada satu benda je awak terfikir, dia trigger awak, and then dia susah nak stop, dia ambil masa lama. Itu lagi bahaya. Alright, so basically benda ni kita boleh control kalau dia daripada awal. So basically senang kata, saya ajar awak kena selalu alert dengan body awak sendiri. Okay, kalau awak rasa dia everything is in your mind kat sini, awak kena control. Jangan sampai dia jadi sampai satu tahap anxiety yang teruk. Okay, cuma orang yang tak ada anxiety, saya bagi awak kefahaman anxiety is what? Anxiety adalah bila otak awak rasa awak dalam keadaan ketakutan yang teramat sangat. That is the feel of anxiety. Okay, katakanlah. So basically
kadang-kadang orang susah nak faham kan anxiety tu macam mana. So basically macam tu. Dan kenapa saya cerita biasanya kena normally experience tau. Sebab saya cikgu kan. Dan kelas depan normally yang banyak kena adalah budak perempuan kelas depan. Saya tak tahu kenapa. Saya pernah budak kena anxiety main tengah sukan sebab kalah. Saya pernah tengok budak anxiety budak perempuan. Dia tiba-tiba suddenly kena anxiety sebab kalah main quiz. Percaya tak? Which is benda tu real. Macam untuk awak rasa macam kau ni macam ni pun dah drama. Tapi masalahnya orang yang kena anxiety, dia tak rasa benda tu drama. Dalam otak dia rasa benda tu real. So badan dia akan bagi gerak balas yang dia dalam keadaan bahaya. Sebab tu bila orang tiba-tiba suddenly dia baru start anxiety sikit, awak kena tarik kawan awak, relax, tarik. Kata benda tu adalah tak real. Suruh dia slow-slow, cari dia distraction, pandang benda lain, pandang crush ke, pandang apa, pandang lain. Jangan fikirkan dekat situ. So bila korang tengah dalam keadaan anxiety, korang tengah fikir benda tu, korang distract, fikir benda lain. Sebab tu kan kadang budak biasanya ada certain yang saya perasan dia anxiety masa exam. Kenapa? Sebab korang nak exam kan. Korang tiba-tiba tengok soalan. And then korang tengok soalan tu, korang nampak soalan ni semua tak pernah baca. Korang tak tahu jawapan. And then tiba-tiba jangan tahu jadi laju. Pak, dia dah start datang. So, the best way masa keadaan tu, jangan tengok soalan tu dulu. Awak distract, pergi cari benda yang korang suka. Kadang-kadang ada orang cakap tengok benda hijau. Anything, distract. Bagi jantung awak relax dulu. Cool dulu. And then baru dah cool, korang rasa awak fikir, okay, aku tak boleh kena anxiety. Relax dulu, baru tengok soalan balik. So, itu adalah satu mekanisme distract. Sebab kalau tak, dia akan bagi hormon adrenalin tu rush lagi tinggi. Okay? Alright? So, itu tips. Tapi daripada orang yang tak ada pengalaman. Tapi saya boleh faham kalau orang kata anxiety is why anxiety is like this. Ketakutan yang melampau. Tetapi rangsangan tu bukan real. Okay? So, boleh faham tak? Ada ke yang kena anxiety? Saya rasa benda ni, boleh sebab masalah, faham? Masalahnya macam ni tau Nabil. Saya budak-budak sekarang yang saya perasan banyak dia orang simpan dalam hati. Normally korang tak cakap dengan parents pun. Dengan siblings pun korang tak cakap. Korang cakap sendiri je. Tak, korang Privacy. Yes. Privacy kan. Okay, so tapi saya faham benda ni benda yang bukan satu benda yang korang bangga nak share kat orang kan. Okay. Tapi bagi saya bagi awak kena tahu. Maksud saya awak tahu this is what. So bila awak tahu, bila awak kena atau awak nampak kawan lain, awak ada rasa empathy, kesian kat orang tu. Kedua, kalau awak kena, awak tahu benda tu awak kena control sebab kalau tak dia akan jadi lebih teruk. So basically the first thing saya bagi awak tahu. Okay? Right, so kita terus. Yang ni menarik. Korang pernah tengok tak kat Gunung Kinabalu ni? Yang ada orang panggil maling apa yang boleh angkat. Maling gunung. Maling gunung yang boleh angkat sampai atas tu. Yang dia boleh pergi sehari, lepas tu besok dia macam dia boleh pergi balik hari, if I'm not mistaken. Dan dia boleh angkat tu punyalah relax. Pernah jumpa tak? Dan dia tak mengah. Okay, saya bagi tahu awak. Biasanya orang yang begitu, orang ini orang normal tau. Ini bayangkan saya. Saya yang jarang, saya tak pernah daki gunung. Bila awak naik paling atas, tekanan atmosfera tu berkurang. Dekat atas, tempat atas, tekanan atmosfera adalah kurang. Atas gunung lah saya kata, gunung. Dalam badan kita, dia akan menyebabkan tekanan atmosfera ni jadi tinggi. So therefore, daripada oksigen ni tak boleh masuk, oksigen sibuk pula nak keluar. Bahaya. So, ini adalah orang kata menyebabkan dia akan jadi sukar bernafas. Okay. Ini adalah untuk orang normal. Okay. Dan tekanan sepadan ni akan jadi lebih kurang. Dia akan jadi lebih kurang bila dia melebihi 10,000 kaki. Okay. Dan dia akan menyebabkan awak yang sesak nafas. Sebab oksigen tu tak nak masuk. Oksigen tu sibuk nak keluar. Disebabkan ini. Perbezaan tekanan atmosfera. Badan awak tekanan atmosfera awak tinggi, dekat luar rendah. So, instead of oksigen nak masuk, ini oksigen sibuk nak keluar. Now, tetapi untuk orang yang exercise, senang kata kalau korang nak pergi Gunung Kinabalu ataupun korang nak hiking, first thing kalau korang nak pergi, korang kena make sure kardiovaskular korang bagus. Korang kena rajin jogging, korang kena rajin hiking. Apa-apa kena kardiovaskular. Okay. Sebab bila korang kardiovaskular awak bagus, awak boleh beradaptasi dengan keadaan yang kurang oksigen. Dan saya tambah sikit. Ini soalan kibat, ini soalan SPM. Saya tengah ingat. Kalau orang yang begitu, sebenarnya kandungan
sel darah merah yang mengandungi hemoglobin adalah lebih. So Malim Gunung, nak compare Malim Gunung dengan kita, dia punya sel darah merah dia yang ada oksigen, sel darah merah dia yang ada hemoglobin lebih daripada kita. So memang awak takkan boleh lawan dia dari segi fisiologi badannya. Sel darah merah dia ada hemoglobin tu banyak. So of course dia tak akan mengah. Okay. Tapi macam saya cakap, benda ni sebenarnya dia boleh kita praktis. So basically kalau korang jadi maling kundang pun hari-hari naik pun lama-lama korang boleh jadi fit. Okay. So yang ini kita kata kalau mendaki gunung, perbezaan tekanan atmosfera tu terbalik. Bila kita daki gunung, tekanan atmosfera dekat atas gunung tu tinggi, rendah, badan awak yang tinggi dia akan menyebabkan oksigen tu yang sibuk nak keluar. Sebab tu awak rasa sakit kepala, loya dan pening. Yang ni ada keluar soalan periksa. Ni selalu keluar. This one. Okay. Now, tekanan separa. Okay. Apakah nilai tekanan separa oksigen tadi saya kata? Dalam tekanan atmosfera. Berapa tadi? 160. Okay. Now, so dalam bentuk apakah gas karbon dioksida diangkut? Dalam sistem peredaran darah. Dalam sistem peredaran darah, teka. Gas karbon dioksida ni diangkut melalui 3 cara. Ion bikarbonat, and then karbaminohemoglobin ataupun dalam bentuk gas sahaja. So soalan nombor 2 ni, apakah jawapannya? Nak saya panggil ke? Ni, bolehkah ni Umi? Saya bagi 3 pilihannya ni, jangan risau. Okay, gas karbon dioksida dalam badan kita, okay, nak diangkut keluar daripada badan ada 3 cara. Saya bagi. A, dalam bentuk ion bikarbonat. B, dalam bentuk karbaminohemoglobin. C, dalam bentuk gas karbon dioksida. Yang ini dia melibatkan sistem peredaran darah. Kalau sistem peredaran darah, yang mana satu? Daripada yang 3 saya sebut tu, yang mana satu yang sesuai? Ni kalau awak malu, awak boleh message je, awak boleh tulis dan saya baca. Jawab cikgu. Okay. Awak nervous ke? Tak. Tak. Okay, jawapan dia ada dekat sini. Ni lah. Ni. Kalau dia melibatkan sistem peredaran darah, dia melibatkan sel darah merah. Kalau sel darah merah, dia melibatkan ada satu komponen kita kenali sebagai hemoglobin. So, mana satukah yang ada, yang terlibat, manakah satu bentuk gas karbon dioksida tu diangkut? Mana satu cara? Saya ulang jawapannya. A, ion bikarbonat. B, karbaminohemoglobin. Nombor 3, karbon dioksida terlarut dalam bentuk gas dia. So, mana satu jawapan dia? A, B atau C? Next. Awak nak talian hayat ke? Saya sub kat orang. Okay, saya cuba Right, Aina tolong Aina. Aina tolong ni Umi. Aina. Ya cikgu. Aina teka mana satu. Saya bagi 3 jawapan. Ion bikarbonat, karbaminohemoglobin atau karbon dioksida terlarut. Mana satu? Kalau dia melibatkan sistem peredaran darah. Teka mana satu? Jawapan. Mana satu? Jawapan dia ni. Okay, jawapan dia ni. Dia ada ni. A, ion bikarbonat. B, karbaminohemoglobin. C, karbon dioksida larut dalam bentuk gas. So, jawapan dia mana? A, B atau C? C cikgu. C? Sure. Okay, tak apa. Right. Okay, C jawapannya kurang tepat. Okay, Farhad Adik. Okay, Farhad Adik. Ya, Farhad Adik. Jawab Farhad Adik. B cikgu. Jawapannya? Hemoglobin. Karbaminohemoglobin. Okay, Aina dengan Nik. Jangan risau, okay. So, kita kata macam ni. Karbon dioksida ni sebenarnya nak diangkut oleh badan kita, dia ada 3 cara. Paling utama adalah, saya tahu kenapa awak confused dengan yang ini. Awak confused dengan ni yang ion bikarbonat ni. Ion bikarbonat. Kalau ion bikarbonat, sebenarnya macam ni. Dia masuk sekejap je dalam eritrosit. Tapi dilarut dengan air. Okay. So, kat sini sebenarnya kalau saya paling sesuai adalah
Sekejap. Karbon boleh lah. Madiana, nasib baik. Okay, now, so saya terang balik. Saya confused. Okay, now jawapannya karbaminohemoglobin betul. Ya, ion bikarbonat dengan asid karbonik ni, Aina, awak pun betul. Saya terang lagi sekali nak bagi saya betul. Saya yang salah ni. Okay, sebab kan dia kata dia melibatkan sistem peredaran darah kan. Madiana, sistem peredaran darah dia melibatkan 3. Dia melibatkan sel darah, dia melibatkan jantung, yang melibatkan salur darah. Okey, dalam kes ni, dalam darah, dia ada 3. Saya terlepas pandang. Dalam darah, kita ada plasma darah. Dan satu lagi kita ada sel darah. Dalam kes ni, sel darah merah. Dalam sel darah merah, saya pecahkan lagi. Dalam sel darah merah, okey, dia ada air. Dan satu lagi, dia ada hemoglobin. Jika karbon dioksida tu bergabung dengan air, bijak dah. Dia akan jadi asid karbonik. Dan satu lagi adalah ion bikarbonat. Awak tahan dengan saya. Saya minta maaf tau, bikarbonat. Kalau dengan hemoglobin, yang adik cakap, dia akan bergabung dengan hemoglobin membentuk karbaminohemoglobin. So, boleh nampak tak kat sini? Kalau awak tak faham, bagi tahu saya. Tapi bagi saya baguslah bila jawapan Nik ke Nik Aina tak sama dengan saya. So, basically saya akan study balik. So, kesimpulannya, kalau dia melibatkan peredaran darah, dia melibatkan sel darah merah. Dalam sel darah merah, dia ada 2. Satu air, komponen air ada. Satu lagi hemoglobin. Kalau dia bergabung dengan air, dia akan membentuk asid karbonik dan juga ion bikarbonat. Saya tambah satu lagi adalah ion hidrogen. Jika ia bergabung dengan hemoglobin, dia akan membentuk karbaminohemoglobin. Jadi jawapannya ada 3. Asid karbonik, ion bikarbonat dan juga karbaminohemoglobin. Thank you, Aina. Okay, now terangkan pengangkutan karbon dioksida daripada kapilari darah ke alveolus. Panjang betul ni. Okay, right. Ini siapa nak jawab? Ini saya rasa tak ada siapa nak willingly nak jawab ni. Nak jawab siapa? Siapa nak jawab? Okay, saya cerita sikit. Okay, now. Mula-mula. Yang ni kita main pass baton. Okay, kita bayangkan. Okay, kita main pass baton Oksigen ni masuk. Lepas tu dia akan menjalani. Oksigen akan digunakan untuk proses apa? Proses Respirasi sel. respirasi sel. Dalam respirasi sel ni, glukosa akan dioksida oleh oksigen. Dia akan menghasilkan tenaga dan juga karbon dioksida. Okey, so sekarang ayat saya yang pertama, gas karbon dioksida ni ayat saya pertama. Gas karbon dioksida ni dia akan meresap masuk ke dalam sistem peredaran darah. Ayat saya pertama, karbon dioksida ni akan meresap masuk ke dalam di kapilari darah. Bila dia masuk ke dalam kapilari darah, di KD, karbon dioksida akan masuk ke meresap. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Buat latihan pun lama. Gas karbon dioksida ni dia akan bergabung dengan masuk dalam sel darah merah. Di sel darah merah, kat sel darah merah ni ada H2O tau, ada air. Okey, ayat kita apa? So sekarang saya nak bagi siapa buat ayat ni. Wazif try Wazif. Wazif, sekarang kita bayangkan gas karbon dioksida ni dia dah masuk dalam sel darah merah. Tapi dekat sel darah merah ni ada air. So karbon dioksida plus dengan air dia akan membentuk apa? Gas karbon dioksida plus H2O dia akan membentuk apa? Wazif. Asid karbonik. Yes, very good. Dia akan membentuk asid karbonik. Okey. Ni dah ayat dia asid karbonik tau.
So ayat dia nombor 2 pula. Asid karbonik ni tak stabil. Nombor 2, asid karbonik akan terurai. Okey, Wazim, pass baton. Jadi, pass baton bagi orang lain sambung ayat awak. Nak siapa? Ain cikgu. Ain. Okey, Ain. Senang je Ain. Okey, now, asid karbonik ni dia akan terurai. Dia akan jadi dua jenis ion. Ion apa? Dia start ion, start satu huruf B, satu start huruf H. Dalam buku teks awak, pada muka surat, saya tak ada buku teks ni. Saya pakai nota je. Tapi ada kat dalam nota, dalam buku teks. Tak tahu muka surat berapa ni? 135 hingga 138. Okey, Ain. Okey, Ain tak ada. Wazif, pilih seorang lain Wazif. Tajuk ni susah sikit. Afwan cikgu. Afwan. Asid karbonik ni dia akan terurai jadi dua jenis ion, Afwan. Lepas tu dia buat apa ni? Kombinat dengan ion hidrogen. Lepas tu dia masuk dalam plasma darah. Ya Allah, kejap ya. Dia akan jadi ion bikarbonat. Lepas tu dia akan jadi ion H+. Ion bikarbonat ni dia akan jadi apa? Dia akan apa? Nombor 4 sini. Masuk Ion dalam plasma bikarbonat. darah. Dia akan ion bikarbonat ni H. HCO3 ni akan larut dalam plasma. Okey, lepas tu dia larut dalam plasma, ion ini yang larut dalam plasma ni dia akan bergerak. Okey, sampai ke alveolus. Bila dia bergerak, ion ni, saya ayat nombor 5 tau. Ayat saya nombor 5. Ion bikarbonat H03 negatif ni akan bergerak hingga ke peparu. Bila sampai ke peparu, sampai kat sini, bila sampai ke peparu, apa jadi pada ion sini? Dia apa jadi dekat ion bikarbonat ni? So ayat nombor 5. Balik. Siapa yang bergabung balik? Ion bikarbonat akan bergabung dengan Ion hidrogen. ion hidrogen. Dia gabung balik dengan ion hidrogen, dia akan jadi asid bikarbonat. So asid bikarbonat ni, lepas tu dia akan Asid karbonik cikgu. Asid karbonik. yes, asid karbonik. Bagus awak. Tak sia-sia Cikgu Jamilah ajar. Terurai jadi air dengan karbon dioksida. Yes, bila dia terurai balik kat sini, nombor 6, 7, dia akan jadi gas karbon dioksida balik. Ayat dia ni saya rasa boleh keluar esei lah. Cerita dia panjang. Okay, so seterusnya. Okay, latihan ni. Dalam bentuk apakah oksigen diangkut? Afwan bagi seorang jawab. Soalan ni kacangnya, Afwan. Fazli. Siapa kat tengah? Okay, Aiman Fazli. Okay, Nabil Oksihimoglobin. jawab kat sini. Okay, oksihimoglobin. Sorry Nabil, saya tak perasan oksihimoglobin. Okay, right. So, kita nak masuk COPD. Okay. Kat sini ada tak siapa-siapa yang ada semput? Ada asma? Ada tak? Ada tak? COPD? Dah tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Okay, macam biasa kalau tak ada asma, biasanya orang ada resdung yang selalu bersin pagi-pagi tu. Apa yang namanya tu resdung Saya ada tu, saya jenis tak boleh sejuk. Saya kalau pagi tu hidung saya mesti hingus. Kalau saya ada kelas pagi esok awak tengok mesti hidung saya beringus, tapi bila masuk tengah hari dia hilang ataupun bersin. Tu saya rasa lebih kepada resdung kot, saya rasa resdung kot. So COPD ni adalah bahaya. So COPD ni saya rasa macam boleh keluar soalan periksa je, sebab soalan ni paling dekat dengan kes COVID-19 sekarang. Dalam kes COVID-19 sekarang, COVID-19 ni, virus ni, sebenarnya orang yang ada asma, bronkitis dengan emfisema, orang yang ni paling bahaya. Kalau orang-orang yang penghidap asma, penghidap bronkitis dengan emfisema ni, dia kena COVID-19, dia akan menyebabkan lagi sukar bernafas. Maksudnya dia dah ada masalah dengan sistem respirasi. Jika dia kena COVID-19, dia akan jadi lebih teruk. Sebab tu, kalaulah awak ada saudara mara
yang ada penyakit asma semua macam ni, biasanya ini kita kata dia high risk. Biasanya orang yang high risk macam ni biasanya orang yang ini yang dapat suntikan vaksin dulu. Betul tak? Perasan tak yang dapat suntikan vaksin biasanya orang yang high risk. So kita nak kata orang asma, orang yang bronchitis kronik dengan emphysema ni adalah orang yang high risk yang boleh kena dekat COVID-19. Apakah itu high risk? Bila dia kena serangan COVID-19, survival dia struggle untuk baik balik. Okey. Sebab tu kalau perasan COVID-19 kan dia ada stage demam dia yang kena masuk gas, dia ada masuk ventilator semua tu. So itu adalah orang kata virus COVID-19 ni bahayanya satu sebabnya dia jahat, dia attack sistem respirasi. Paling teruk dia attack sistem respirasi. Okay, sebab tu orang yang ada penyakit macam ni adalah paling bahaya. Okay, ini adalah tajuk baru. Kenapa tajuk ni dia keluar soalan masuk dalam silibus awak? Disebabkan sebenarnya ramai orang ada penyakit ni kat Malaysia. Cuma kita tak tahu. Okay, so penyakit yang biasa kita dengar adalah asma. Okay, asma ni adalah disebabkan oleh, kita nak bayangkan asma ni disebabkan bronkiol dia bengkak. Ini adalah bronkiol, nak bayangkan bahagian ni bronkiol dia bengkak. Okey, asma ni kadang-kadang dia ada allergic tau. Ada tak siapa ada asma? Bahagian bronkiol dia bengkak. Bila bahagian bronkiol ni bengkak, kita kata dia sempit. Okey, so kadang-kadang orang asma ni ada benda yang dia allergic. Contohnya dia tak boleh habuk. Normally adalah habuk. Ataupun tak boleh kena bulu kucing. Something yang macam tu. Sebab kenapa? Ataupun certain makanan. Kenapa? Sebab bila orang yang ada penyakit asma ni, dia ada certain makanan ke benda yang dia allergic, dia akan menyebabkan bronchus ni jadi bengkak. Bila bahagian bronkiol, dinding bronkiol tu jadi bengkak, sinilah bronkiol. Sini betul lah. Bronchus, bronkiol yang kecil ni. Sini, dia jadi bengkak. Bila dia jadi bengkak dan tebal, okay, dia punya bukaan tu sempit. Bila sempit, oksigen susah nak lalu. Sekejap oksigen susah nak lalu. So bayangkan orang asma, bahagian saluran pernafasan dia jadi sempit. Bila sempit, oksigen nak masuk tu adalah susah. Okay. Sebab tu orang dia ada ambil inhalator, apa penyedut tu, inhale tu adalah dia nak buka ronggaan dia, nak bagi besar sikit. Okay. So itu adalah orang yang kena penyakit asma. Kadang-kadang asma paling teruk bila dia demam, dia akan menyebabkan kadang disebabkan banyak ni tau, apa nak cakap lendir, mucus. So kalau ada banyak mucus pun, dia akan menyebabkan salur tu jadi sempit. Okay, so itu menyebabkan dia sukar bernafas. Okay, so itu adalah asma. So ingat, asma ni salur tu sempit. Kalau bronchitis ni dia macam asma tapi lagi teruk. So nak kata asma ni stage 1. Stage yang paling teruk kita panggil dia sebagai bronchitis kronik. Kalau asma dia pakai inhale dia dah okey. Okay, ataupun dia allergic, dia jenis yang tak boleh bulu kucing, tak boleh habuk, dia avoid, so kekerapan dia nak kena asma attack tu kurang. Kalau dia avoid dia punya benda yang dia allergic. Tapi kalaulah bronchitis kronik ni, okey, awak nak tengok radang tu jadi merah. Kalau bronchiol jadi radang, kalau radang tu dia merah dan bengkak, sakit tau. Macam awak jerawat, awak tahu tak jerawat yang merah yang awak gatal nak picit tu? Tu radang lah. Tapi masalahnya sekarang benda tu dekat awak punya saluran pernafasan. So bila dia radang, merah, dia bengkak dan tersumbat, dia menyebabkan aliran udara typo akan jadi kurang dan sukar bernafas. Okey, dan juga masa ni mucus dia banyak dihasilkan. Okey, so dia akan jadi lagi teruk. So senang kata, yang ini yang saya susah nak explain. Yang asma ni biasa. Senang kata teruk daripada asma, kita panggil dia bronchitis. Senang kata macam ni, apakah persamaan dua-dua antara asma dengan bronchitis kronik? Salur pernafasannya tersumbat. Tapi kalau bronchitis kronik, dia lagi teruk menyebabkan radang. Boleh nampak tak saya punya beza sini? Korang boleh nampak tak beza? Okey, soalan saya. Apakah persamaan antara asma dengan bronchitis kronik? Apakah persamaan? Dua-dua saluran pernafasannya bengkak. Yes, saluran pernafasan mana satu? Kalau saya kata bronchus ke bronchiol? Bronchiol. Yes, Bronchiol. bronchiol. So dekat sini awak nampak dia ada dua-dua ada kaitan dengan bronchiol. Cuma yang lebih teruk adalah bronchitis kronik. Okay. Now, itu dua-dua saluran pernafasan. Yang ini pula emphysema. Emphysema ni
alveolus dia, bilangan alveolus dia jadi kurang. Ini macam buah anggur banyak kan? Bila dia banyak, kita kata beza antara ni pernah keluar soalan SPM, dia suruh tengok perbezaan antara dua alveolus, dia suruh teka mana satu yang normal, mana satu tak normal. Yang normal yang ini, yang ini adalah normal. Bila bilangan banyak, jumlah luas permukaan perisi padu dia tinggi ke rendah? Tinggi. Yes, tinggi. Kalau dia besar macam ni, awak nampak tak bilangan alveolus dia berkurang, jumlah luas permukaan perisi padunya adalah rendah. So bila rendah, yang ini dia susah melakukan pertukaran gas. Alveolus dia rosak. Alveolus rosak ada dua faktor. Satu faktor mungkin dia dilahirkan memang begitu. Satu lagi faktor adalah dia isap rokok terlampau banyak. Bila dia isap rokok heavily smoker, dia akan menyebabkan alveolus dia, bilangan alveolus dia berkurang, jadi rosak. Dan saya tambah, orang yang alveolus rosak, benda ni tak boleh patah balik jadi normal balik. Once dah jadi rosak, kita tak boleh nak bagi alveolus tu jadi normal balik. Awak nak patah balik jadi sini tak boleh. So itu bahayanya emphysema. So biasanya doktor akan tengok kalau dia start dah mengah-mengah and then dia check, doktor first thing dia akan suruh berhenti merokok. Sebab kalau lah orang yang ada emphysema sikit, maksudnya dia punya alveolus dah pecah sikit, maksudnya bilangan alveolus tu dah berkurang, dia tetap isap rokok, dia akan menyebabkan banyak lagi pecah. At one point, dia tak boleh bernafas dengan oksigen yang ada. Dia kena bernafas dengan oksigen direct. So biasanya kalau orang yang emphysema teruk adalah awak tengok kalau orang yang ni tau, yang dia bawa tong oksigen. Pernah nampak tak orang bawa tong oksigen, dia letak terus direct sini. Kalau maksudnya dia hidup, dia survive, bergantung pada tong oksigen, maksudnya dia ada masalah dengan pertukaran gas. So senang kata emphysema ni pun ada emphysema yang teruk, ada emphysema yang mild, yang ringan sikit. Kalau emphysema yang teruk, oksigen yang ada sekarang tak boleh lambat untuk melakukan pertukaran gas. Dia terpaksa ambil oksigen direct yang ada kepekatan oksigen lebih tinggi. So maksudnya kalau orang yang ada emphysema yang paling teruk, sampai bila-bila dia kena heret tong oksigen tu. Itu adalah emphysema kalau yang teruk. Dan again, emphysema ni salah satu faktornya adalah orang isap rokok. Untuk vape sebenarnya ada juga kesan, tapi macam saya nak bagi tahu, rokok ni kesan untuk orang yang isap rokok biasanya ambil masa 10 atau 15 tahun. Vape ni benda yang baru. So vape ni benda yang baru, tak ramai orang buat study. Bukan saya kata vape tak bahaya, macam awak muda-muda lagi, lelaki perempuan saya bagi tahu, vape ni jangan terpedaya orang kata vape tu tak bahaya. Masalah dengan vape, tak ramai lagi orang buat research kesan vape sebab dia adalah something new. Dan biasanya kesan untuk dalam sistem respirasi kita, dia ambil masa lebih daripada 10 tahun ataupun 5 tahun. So awak kita tak boleh nak kata vape tu bagus sebab tak banyak research lagi pasal benda tu. Okay, cuma saya nak bagi tahu vape tu pakai flavor, is it? Ni saya antara tahu tak tahu, dia ada liquid dia kan. Liquid dia tu actually is quite dangerous sebab rokok ni, liquid vape tu dia macam hipokrit tau. Kenapa saya cakap hipokrit? Kalau rokok tu sedar diri, dia dah tahu dia jahat, dia mengaku jahat. Sebab bagi saya rokok, kan dia dah tulis kat kotak rokok, dia bahaya, dia boleh menyebabkan apa. Betul tak? Kalau vape tu dia acah-acah macam bagus berdasarkan flavor. So kita tak tahu dalam flavor tu ada apa. Dan dia orang main bancuh sendiri. Dan senang kata, vape ni kita tak tahu isi dia apa. So kita tak boleh nak bayang dia punya concentration of what tu dalam tu. So bahaya kat vape adalah concentrationnya di situ. Tapi one thing for sure, semua vape ada nikotin. Semua liquid vape ada nikotin. Kenapa saya kata semua liquid vape tu ada nikotin? Kenapa dia letak nikotin? Asal semua mesti kena letak nikotin. Yes, ketagih. Bila dia ketagih, awak akan datang balik beli. So, kalaulah dia kata apa-apa orang jual vape, dia kata liquid dia tak ada nikotin. Actually benda tu tipu, dia ada. Cuma ada orang kata, alah cikgu, saya nak berhenti bila saya boleh berhenti, benda tu tak ketagih.
Okay, right. So basically nasib awak baik kalau awak terjumpa flavor yang letak nikotin banyak. Kita dah tak boleh buat apa lah. So senang kata anything dia letak nikotin. Kalau dia tak letak nikotin, macam mana korang nak datang balik beli balik flavor tu? Okay, sebab macam mana saya boleh tahu? Sebab adik saya pharmacist. Dia kata setiap kali rush mana-mana liquid yang jual apa vape tu, sebenarnya bila diorang test masuk lab, walaupun semua diorang kata tak ada nikotin, bila check dalam tu kandungan dia ada nikotin. Tak pernah lagi lah diorang buat rush dekat bahagian tu yang orang jual liquid dia tu tak ada nikotin. Semua ada nikotin. Cuma kandungan nikotin banyak sedikit tu je kita tak tahu sebab orang yang buat liquid tu dia tak declare macam rokok. Kalau rokok dia dah tulis kat situ berapa peratus. So basically awak macam mana saya nak cakap, awak ambil benda yang syubhah, kita tak tahu isi dalam tu apa. Macam tu lah, itu je lah nak cakap. Okay, alright. So saya bukannya tak nak bagi awak, saya cuma nak bagi awak pendapat sahaja. Okay, right. Okay. Tapi bagi saya satu, kalau orang yang addiction, awak kena cakap elok-elok sebab benda ni dah masuk darah daging. Janganlah tiba-tiba lepas ni awak pergi jumpa bapa awak ke siapa. Cikgu saya kata, awak cakap lah elok-elok kan. So basically, tapi saya cakap benda tu bahaya lah. Okay, right. So, kita nak cerita antara satu benda yang bahayakan rokok, yang ni saya cerita esok kot. Cerita esok adalah rokok. Rokok ni, awak tahu kan saya kata rokok ni dia dah mengaku dia jahat. Okay. Now, saya cerita satu pasal rokok. Rokok ni, kita ada first smoker, kita ada second smoker, kita ada third smoker. Okay. Now, third smoker tu korang tahu tak third smoker tu macam mana? Korang tahu tak third smoker tu apa? Anak kan? Third smoker tu apa? Baby. Okay. Now, macam ni tau. Third smoker ni macam ni. Okay. Kalau lah husband saya isap rokok, husband saya first smoker, saya second smoker. Dan saya bagi tahu, normally second smoker saya adalah lebih teruk kesan daripada first smoker. Kalau orang yang first smoker, dalam rokok dia ada filter. So bila dia isap, sebenarnya dia boleh filter a bit. Tapi kalau saya dapat udara yang dia hembus tu, saya dapat 100%. So senang kata chances nak kena kanser kalau setiap kali lah husband saya isap rokok sebelah saya, chances nak kena kanser lebih tinggi adalah saya. Sebab saya hidu 100%. Okay, so husband saya katalah isap rokok dia first smoker, saya second smoker. Third smoker, biasanya orang isap rokok, actually dia ada residu tau. Apa nak cakap? Habuk-habuk kecil yang ada kat badan dia. Okay, right. Walaupun dia cakap, katakanlah husband saya kata dia isap rokok kat luar, dia tak isap rokok kat dalam. Okay, dia isap rokok, habis isap rokok. Lepas tu dia ambil baby. Dekat baby tu, bila kat baby tu dia letak sini, ada benda-benda melekat, baby tu boleh directly ambil. Kalau dia isap rokok kat dalam kereta, okay, ada baby tu baring-baring. So baby lagi senang kena sebab bayangkan kalau katalah dia isap rokok kat rumah, ada habuk-habuk dia tu, dia akan merangkak. Chances nak kena adalah lebih tinggi. So senang kata dia boleh mengganggu sistem respirasi dia. So senang kata, rokok ni dia ada first smoker, first, second and third. Saya tak ingat nama dia apa. Yang third tu adalah residu habuk-habuk yang ada. Okay, so biasanya yang kena adalah yang itu. So itu adalah bahaya rokok. Tapi saya kata rokok ni tak hipokrit. Sebab dia dah tahu dia jahat kan. Dia mengaku dia jahat. Tapi vape ni sampai sekarang kita tak boleh nak cakap sebab kebanyakan bancuhan tu, kalau saya salah, awak betulkan saya. Betul kan? Kalau dia jual liquid, dia ada tulis tak dekat belakang tu ingredient dia apa? Kami tak pernah beli, cikgu. Kenapa tanya kami? Tak pernah tengok ke? Itu saya beli ke? Tak pernah ikut. Okay. Kat belakang dia ada tak tulis apa-apa? Ada Itu saya beli. Astagfirullahaladzim. Tak, maksud saya tak ada siapa-siapa ke kat rumah? Tak, maksud saya tak ada ke korang? Bagusnya Jangan abang Google. awak. Okay, besok lah. So dekat belakang dia tu tak ada. Saya tahu macam dia ada liquid kecil tu je. So macam tu. So cerita pasal rokok tu esok. So So kesimpulannya hari ni kita belajar pasal penyakit sistem respirasi. Penyakit yang berkait dengan sistem respirasi ada berapa tadi kita belajar? COPD ada berapa? 3. Apa dia? Bronkitis. Bronkitis kronik, Bronkitis kronik, emfisema, asma. asma. Okay, mana satukah yang dia punya bilangan alveolus dia makin berkurang?
Emphysema. Emphysema. Yes, emphysema. Okay, apakah beza antara bronchitis acute, bronchitis kronik dengan asma? Bronchitis kronik dia ada mucus. Okay, mucus tu buat apa? Lendir. Ya betul. Lendir tu buat apa? Dia menyekat. Sempitkan udara. Sempitkan. Yeah! Dia nak sempitkan salur darah ke disempitkan? Dia sempitkan siapa? Bronchial. 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 Okay. So dia menyempitkan bronchial. So senang kata persamaannya dua-dua ada kaitan dengan bronchial. Tapi yang ini bronchial dia radang dan terus tersumbat. Kalau yang ini pula dinding bronchial. Dinding. Selalu bronchial tu dia ada dinding. Dinding dia yang bengkak. So saya ambil sini tau. Keyword dia sini adalah dinding. Nanti saya bagi awak satu video. Ada satu video awak punya senior, Adlin kot. Adlin banyak gila video best-best tahun lepas. Yang dia orang buat. Tapi itulah dalam hati saya cuba macam ni tau. Saya tak nak terima macam ni. Kenapa saya nak buat awak video? Saya tahu tau gap awak dengan gap, senang kata awak punya gap budak tingkatan 5 dengan budak tingkatan 4 jauh tau. Budak tingkatan 5 tu dia dah ada confidence and then satu dia dah ada teamwork dia bagus. Budak tingkatan 4 awak belum ada confidence, teamwork awak teruk. Lepas tu saya fikir kalau saya dah tahu teamwork awak tak berapa bagus, takkan saya nak terus biarkan awak macam tu kan? Saya dah tahu problem awak. Korang punya macam mana nak cakap, kekitaan antara korang tak kuat lagi tau sebab korang tak kenal. Macam kalau budak tingkatan 5, kalau kawan dia tak bangun, dia boleh call, "Woi, kenapa kau tak bangun?" Kalau kawan dia tak datang, dia boleh cari. Ataupun kadang-kadang dia lagi US, dia siap cover lagi. So which is bukan cover tu bagus, tapi maksudnya dia punya friendship tu kuat. So dia boleh take care each other. Macam korang hal kau, hal aku. Yang saya perasan sekarang. So sebab tu saya nak buat video. Nanti saya bagi link tu, nanti ketua korang ada kuasa untuk memilih ahli-ahli korang. Okay, so saya and then esok saya bagi list nama tu, and then esok Nabil semua ketua awak bagi tahu saya siapakah ahli-ahli awak, and then kita terus ni. Siapa yang floating saya letak je mana-mana. Is it okay macam tu? Boleh? Boleh. Okay. So itu sahaja. Awak ada koko kan? Betul tak? Oh ingat tak? Hari ni hari apa? Rabu. Rabu ada apa? Koko. So okay tak? Okay. Alright, so saya jumpa awak, saya habiskan sini. So esok pukul 9 pagi. Dah boleh, cikgu yes ada apa? Ya, apa dia?